Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, selamat datang kepada kelas kita malam ni. Okey, PDPR Bahasa Melayu tingkatan 4. Okey, cikgu akan teruskan dengan slide kita. Okey. Sebelum tu, okey, kita akan belajar kemarin betul-betul lah. Sebelum tu cikgu menjemput Amri. Amri akan membacakan doa sebelum kita memulakan kelas pada hari ini. Okey, silakan Amri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Amri. Okey, semoga anda semua pada malam ni mendapat ilmu yang bermanfaat. Okey, jadi untuk hari ini kita akan lihat dulu apa yang kita nak belajar. Okey, kita akan belajar tentang kemahiran bertutur. Okey, dan kita akan rujuk pada tema 9 dalam buku teks kamu iaitu tema Sayangi Malaysiaku. Okey, ada dua standard iaitu standard kandungan dan pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini iaitu yang pertama 1.6 mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Ini merujuk pada kemahiran bertutur. Kemudian standard pembelajaran iaitu menyampaikan maklumat yang betul dan tepat dalam bentuk pembentangan serta perbahasan dengan jelas dan intonasi yang sesuai secara bertata susila. Okey, ini yang perkara yang kamu akan buat pada hari ini. Okey. Seterusnya, apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, pada akhir kelas kita nanti, apa yang cikgu nak kamu dapat? Okey, yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya satu nama restoran Malaysia di luar negara yang kamu tahu. Okey, yang diketahui oleh kamu lah. Okey. Yang kedua, menyampaikan sekurang-kurangnya 3 keunikan restoran Malaysia di luar negara dengan jelas dan bertata susila. Okey, ini dua perkara yang cikgu ingin kamu dapat pada akhir pembelajaran kita nanti. Okey. Seterusnya, okey, topik kita pada hari ini ialah menu Malaysia di serata dunia. Ini topik pembelajaran kita. Sangat menarik iaitu tentang makanan lah, menu Malaysia di serata dunia. Okey. Okey, sebelum cikgu play dulu, okey, kita tengok dulu video ni. Okey, video ni pendek je lah, tak panjang. Okey, dia tentang harga makanan Malaysia di luar negara. Okey, cikgu nak kamu semua tonton dulu video ni. Tengok betul-betul apa yang disampaikan. Nanti cikgu nak tanya pandangan kamu. Okey, pandangan kamu tentang video ini. Okey, tengok dulu. Cikgu akan play balik semua.
Okey, itu adalah serba sedikit tentang video harga makanan Malaysia di luar negara. Okey, jadi bila tengok video ni, apa pendapat kamu, apa pandangan awak semua tentang harga tu? Adakah anda rasa berpatutan dan sebagainya? Siapa-siapa yang nak bagi pandangan? Siapa-siapa saja nak bagi pandangan tentang video tersebut. Okay, sebelum kita melihatlah apa menu dan keunikan, kita tahu dulu tentang harga asas. Okay. Siapa nak bagi pandangan? Ada tak? Amri, Ira dan lain-lain. Saya Ego. Okay. Awak rasakan apa? Naik harga tu macam mana? Berpatutan? Tidak. Tak, Berpatut. cikgu. Dia? Harga dia tak berpatutan. I mean, nak dikatakan tukar duit Malaysia, mahal gila cikgu. Sebab dulu saya duduk Australia, makanan mahal. Mahal sangat. Ya, harga mahal kerana apa? Okay. Kerana taraf hidup yang berbeza. Okay. Ada Amri nak tambah apa-apa lagi? Bagi saya berpatutan lah sebab lain tempat, lain situasi. Ya, lain tempat, lain situasi. Okey, bagus. Jadi maksudnya ada dua pandangan. Okey, mungkin kita kalau kita lihat, mahalnya mi kari. Kita biasa makan RM5, RM6 sampai ke sana mahal. Okey, kerana apa? Taraf hidup yang sangat berbeza. Okey, taraf hidup kita yang kita, kalau tengok di akhir video tadi, kita tengok di tangga yang ke-72. Okey, berbezalah dengan negara-negara lain yang maju tu. Maksudnya harga dia sama standard dengan harga makanan ruji dia. Macam fish and chip dengan nasi ayam tu. Okay. Kalau kat sini fish and chip macam mahal sikit. Nasi ayam biasalah. Tapi kat sana fish and chip dan nasi ayam juga harga yang sama. Jadi dia tengok pada taraf hidup. Okay, jadi kalau kat sana mereka tak bising. Okay, kerana kena ikutlah tahap taraf hidup di negara tersebut. Okay, dia terimalah keadaan itu, situasi itu. Ya, baguslah ada beberapa dua pandangan yang berbeza. Okey, jadi kamu boleh lihat nanti melalui aktiviti yang kita lakukan, okey, berdasarkan aktiviti kita lakukan, kamu boleh analisis sama ada harga itu okey ke tidak dengan negara itu. Okey, itu yang cikgu nak kita buat pada hari ini. Okey, kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti kita yang pertama ialah okey, sebelum tu Padlet ni. Okey, cikgu akan hantar link Padlet ni di dalam chat kita. Dalam Google Meet kita. Sekejap ya. Okey, tugasan kita yang pertama, kita lihat pada objektif kita yang pertama iaitu cikgu nak kamu menyatakan satu restoran yang kamu tahu. Kamu pernah dengar ataupun yang kamu pernah pergi. Restoran Malaysia lah. Okey, cikgu hantar dekat link ni dekat dalam kamu punya chat dekat sini, dalam Google Meet kamu ni. Okey, kamu buka link Padlet tu. Okay, cikgu akan share dulu dia punya ni. Padlet tersebut. Okay, ini adalah Padlet tersebut. Okay, Padlet ni kamu boleh tambah kat sini. Okay, tambah kat sini, tekan tambah. Nampak yang cikgu share ni, tekan tambah. Kemudian tulis nama kamu, tulislah restoran mana yang kamu tahu ataupun yang kamu pernah pergi. Okay, itu aktiviti yang kita pertama. Cikgu nak tahu setakat mana pengetahuan kamu tentang restoran di luar negara. Okay, kita boleh mula sekarang. Okay, kamu boleh buka link tu dan boleh mula jawab sekarang. Okay, kita akan lihatlah nama-nama yang akan keluar dekat sini. Okay, siapa-siapa yang dah buat akan keluar. Okay, kalau siapa-siapa yang tak dapat buka, bagi tahu cikgu. Okay, bagi tahu cikgu kalau kamu tak dapat. Okay, boleh buat sekarang. Ada yang tengah typing tu. Okay, cikgu nampak ada yang tengah typing. Okay, kita akan lihat dekat situ. Ada beberapa orang dah masuk, tengah menulis. Okay, kamu letaklah kalau ada pengalaman kamu pernah pergi ke luar negara kan. Kamu ada pergi kepada mana-mana restoran Malaysia. Kamu tuliskan nama restoran tersebut. Ataupun tak ingat, agak-agak lah yang mana yang kamu ingat tu kan. Okay, yang mana kamu tahu.
Okey, seorang dah masuk dah. Siapa ni? Aizura. Okey. Restoran nasi lemak Nek Nong di London. Okey. Itu antaranya yang dia tahu. Okay, kalau kamu lihatlah banyak kan video-video viral dekat anonymous ni, maksudnya tak tulis nama. Nanti kalau kamu tulis nama, cikgu tahulah siapa yang buat ni. Boleh edit balik. Okay, kamu punya Padlet ni kamu boleh letak warna tau. Edit ni. Tukar warna nak bagi cantik. Nampaklah warna-warni sikit. Dia punya tu. Okay. Siapa? Cafe Melaka di Hong Kong. Siapa yang letak ni? Ada bagi tahu cikgu nama. Siapa yang letak? Okay. Ada ramai lagi ni masuk. Okay, yang lain-lain boleh cuba. Okay, semua cuba buat. Okay, dalam Padlet ni kita gunakan. Okay, kita tengok berapa ramai yang tahu. Atilia, Laksa Sarawak di kota Melbourne. Okay. Huda, Effendi Restoran di Sydney. Okay. Ada yang kalau siapa yang pernah pergi sendiri, okay, awak letak dekat situ dalam kurungan. Pernah pergi sendiri. Pernah merasai sendirilah. Okay, siapa-siapa yang pernah lah. Okay. Siapa lagi? Ramai lagi ni. Tak letak lagi ni. Saya pernah pergi dekat restoran. Siapa ni kira? It's Time for Thai dekat Sydney, Australia. Harga dia dalam $10 hingga $15 dalam lingkungan RM40 satu pinggan. Sedap tu, memang sedap. Sedap sampai teringat-ingat. Okay, dia jual makanan Malaysia seperti nasi goreng, lauk, ayam goreng. Okay, restoran tu dia dekat dengan depan apartmen saya. Okay, pernah merasai sendiri. Okay, bagus. Ada pengalaman. Okay. Ada tak lain? Wahida. Mai rasa di tengah kota Perth, Australia pernah pergi. Wah, hebat. Kamu tanya. Pernah pergi Perth. Dah hebat-hebat ni. Okay, restoran kampungku di Korea. Macam tu lah. Nasi air madu Paris. Okay, Umar. Cafe Amazon Thailand pernah pergi. Okay, Anik pernah pergi Thailand. Siapa ni? Ini nama Brilliant. Okay. Audit, apa ni, macam mana sebut ni? Macam mana sebut ni Brilliant? Tahu tak macam mana nak sebut? Audit ke? Audit. Audit di Singapura. Negara jiran. Best restaurant in Asia. Brilliant pernah pergi sini ke? Pernah pergi tak sini? Pernah tengok kat TV, cikgu. Okey lah tu. Okey, ramailah. Okey, antaranya. Ada yang lain tak nak share? Ada lagi ni tengah typing ni. Hazikah, Penang Bistro di Indonesia. Hazikah pernah pergi ke? Hazikah pernah pergi ke atau ni? Sama tengok TV dan sebagainya. Amni, Ayam Penyet Ria di Australia. Okey. Okey, Kira tadi pernah pergi dekat It's Time for Thai dekat Sydney kan? Jadi awak rasa harga dia sangat mahal, betul tak? Respon sikit Kira. Ada tak Kira? Mahal cikgu. 10 kali ganda ni. Tapi rasa dia sangat sedap. Sedap sangat. Sedap Sedap sangat. Okey. Jadi yang menu yang paling, satu menu yang paling awak suka. Saya suka nasi goreng tom yum dia. Nasi goreng tom yum. Okey. Macam. Tak sama dengan Malaysia. Walaupun dia makanan Malaysia, tapi teringat-ingat lah kan. Okey, tak ada lagi lah ni. Okey, itu antaranya lah. Okey, cikgu rasa kamu sebenarnya tahulah beberapa kan lagi. Okey, kamu boleh tulis lah. Mana ada tu boleh tulis lagi. Okey, kamu boleh edit kamu punya Padlet ni. Tulislah apa-apa yang patut. Okey, supaya cikgu tahulah apa kamu punya pengalaman, pengetahuan kamu. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada yang seterusnya. Ada lagi ke? Ada kan nak share? Wan Akmal Amri. Okey, baru masuk. Saya ada pengalaman sewaktu melancong ke Australia. Okey, ramai pergi Australia. Ada satu restoran yang bernama Masakan Restoran Melayu Perth. Saya tak berapa ingat sangat. Harga boleh lah, sangat berpatutan.
Okey, bagus. Okey, sama jugalah di Australia, Melayu Perth. Apa yang awak makan kat situ, ingat tak Amri? Ingat Apa dia? nasi putih, ayam masak merah dengan Hmm. sayur-sayuran. Dia letak dalam bungkusan. Dia awak beli tu awak bungkus lah. Maksudnya makan tu makan Bungkus. bungkus. Okey. Bungkus. Waktu tu dalam perjalanan nak ke tempat lain. Okey. Tak silap pergi zoo kot. Tu yang bungkus. Jadi singgah sebentar. Okey. Okey, menarik. Jadi Intan ada satu lagi. Belacan grill di California. Okey. Baguslah. Okey, ada macam-macam ada kat sini. Pelbagai lagi kamu boleh nampak kalau macam mana kamu tak tahu kan. Kamu letak ni pelbagai sangat. Restoran berjuta ke beribu, sangat banyak. Okey, jadi kamu boleh tengok antara ni. Mungkin yang kawan-kawan kamu letak ni mestilah ada sebab kawan-kawan kamu letak ni. Cik ada gambar lagi ni. Gambar apa ni? Gambar Odette restoran dia. Bagus bila letak gambar. Jadi bila nanti kamu boleh rujuk ni lah. Manalah tahu kan, nanti nak pergi luar negara dan sebagainya boleh rujuk. Dia tanya kalau kawan-kawan kamu, kenapa dia pilih ni? Mesti ada sebab kenapa dia pilih ni kan. Sebab menarik dan sebagainya. Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Kita pergi kepada slide cikgu tadilah. Jadi kita stop sharingan ni. Cikgu. Ya. Yang bestnya restoran It's Time for Thai ni bukan Melayu je. Mak Saleh dengan orang Korea dengan orang Melayu pun masak kat situ. Dalam restoran Melayu tu. Kan, sangat popular lah. Bukan menarik orang Melayu saja kan. Orang luar pun datang. Itu salah satu tarikan dia lah. Okey, tarikan dia. Okey. Lapar lah kita malam-malam ni cerita pasal makanan je kan. Okey, kita pergi sambung balik kita punya tugasan. Okey, kita akan pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua iaitu kita pergi kepada tugasan perkumpulan. Okey, cikgu akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan. Okey, kamu akan diberikan tugasan mengikut kumpulan masing-masing. Okey, kita akan buat breakout room lah. Okey, cikgu harap tak ada masalah internet lah dan sebagainya. Cikgu boleh masukkan semua dalam kumpulan masing-masing dengan baik. Okey, ambil masa sikit lah kerana nak susun. Jadi cikgu terangkan sedikit tentang tugasan kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama, okey, dia akan menyampaikan sekurang-kurangnya 3 keunikan restoran Malaysia di luar negara dengan jelas dan bertata susila berdasarkan video temu bual dalam bentuk jadual. Okey, itu tugasan untuk kumpulan yang pertama. Okey, kita lihat apa punya bahan dia, apa bahan rancangan dia iaitu inilah video. Okey, cikgu dah siapkan video ni. Cikgu akan hantar kepada kumpulan tersebut dan kamu akan lihat video ni bersama-sama dengan ahli kumpulan. Okey, lihat bersama-sama dengan ahli kumpulan, kemudian keluarkan idea dan isi penting. Apa keunikan yang kamu dapat berdasarkan video temu bual tersebut. Okey, dalam video ni mungkin ada 2 restoran dia pergi. Okey, kamu boleh keluarkan lah kedua-dua restoran tersebut. Okey, dia akan keluarkan kedua-dua restoran tersebut. Okey, jadi kamu boleh lihat. Jadi yang seterusnya, cikgu tak buka lah video dia kat sini. Kamu boleh buka dalam ahli kumpulan kamu nanti. Kita akan bincang tu lama jugalah, 15 minit. Jadi kamu boleh tengok dan berbincang dengan kawan kamu. Keluarkan jawapan kamu dalam bentuk jadual. Okey, keluarkan jawapan kamu dalam bentuk jadual. Okey. Contohnya kat sini lokasi ataupun makanan dia rasa macam mana, persekitaran dia macam mana. Keluarkanlah. Okey. Seterusnya, tugasan bagi kumpulan kedua menyampaikan sama juga soalan dia 3 keunikan. Tapi berdasarkan laman web dalam bentuk peta IT. Okey, iaitu laman web Vocat. Okey, ni laman web Vocat ni ada banyak info-info pasal pelancongan dan sebagainya. Okey, dia antara yang dia sampaikan dekat sini ialah restoran Halal Unity Kitchen milik warga Malaysia makin dikenali di Cambodia. Okey, di Cambodia. Ini artikel ni sama juga
kumpulan kedua akan berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing. Buka artikel ni, cikgu dah bagi link dekat sini, buka. Bincang dengan ahli kumpulan masing-masing. Apa keunikan yang kamu dapat dekat restoran ni? Okey, apa yang kelebihan dia? Kenapa dia sangat penting? Kenapa dia makin dikenali? Kenapa dia popular kat situ? Apa manfaat dia kepada masyarakat? Terutama dia highlight dekat situ, tekankan dekat situ ialah halal. Okey, halal. Apa kebaikan dia? Kenapa kita nak cari restoran yang halal ni untuk apa? Untuk apa? Jadi fikirkan, analisiskan maklumat tersebut dan keluarkan dalam bentuk peta iting, iaitu peta buih. Okey, keluarkan jawapan kamu di sini. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, tak ada? Tak ada, cikgu. Okey, bagus. Tidak ada. Okey, tugasan kumpulan yang ketiga. Okey, menyampaikan sekurang-kurangnya 3 sebab kenukan. Sekurang-kurangnya maksudnya paling kurang. Okey, janganlah cikgu letak sekurang-kurangnya 3, kamu bagi 3 je. Tu paling kurang lah tu 3. Maksudnya kamu boleh bagi lebih dari 3. Lagi banyak baguslah. Lagi banyaklah kamu bagi idea dan perbincangan kamu akan jadi menarik lah sebab idea kamu banyak. Okey, keunikan juga dengan jelas dan bertata sila berdasarkan petikan buku teks dalam bentuk peta minda. Okey, iaitu bahan dia merujuk pada muka surat 122 dalam buku teks dari Perth ke Kota London. Okey, contohlah dia ada 2. Satu restoran My Rasa Perth, satu lagi Cafe Rasa Malaysia London. Okey, ada 2 restoran dekat sini, keluarkan dan analisis dalam bentuk peta minda. Okey, itu tugasan kamu. Okey, jadi sebelum tu cikgu akan bahagikan dulu kamu punya kumpulan. Okey, tunggu sebentar. Okey, ni ambil masa sedikit. Ada apa soalan nak tanya? Sementara cikgu sementara cikgu bagi kamu punya kumpulan. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Ya, Tak okey, ada. tunggu sedikit. Ada, tunggu sebentar. Okey. Kena rujuk balik kamu punya Google Meet punya breakout room. Okey, semua dah balik kepada yang asas lah. Okey. Okey, seorang saja kawan awak tadi yang tak dapat nak masuk. Okey. Dia cikgu dah suruh dia masuk dah, yang asal masuk balik lah yang ni. Tapi tak tahulah dia dah dapat masuk ke tidak. Okey, jadi anda semua sudah bersedia? Dah sedia belum nak teruskan ni bentangan? Sudah. Sudah. Okey, sudah, baguslah. Rasa macam sekejap je kan cikgu letak tu 20 minit tapi rasa sekejap. Okey, jadi cikgu akan mulakan pembentangan kamu dengan kumpulan 1 dahulu. Jadi dia dah bagi kepada cikgu dia punya inilah pembentangan dia. Cikgu akan sharekan pembentangan dia. Okey, ni tugasan kumpulan 1 tadi ialah diberikan satu video temu buat. Okey, video tu durasi panjang tak kumpulan 1? Panjang tak video Boleh. tu? Boleh juga kan? panjang tak pendek. Jadi dia ada kat sini tengok nampak ada 2 restoran lah diceritakan. Okey, cikgu mempersilakan kumpulan yang pertama untuk ambil alih. Okey, nampak dengan jelas? Okey, cikgu share ni. Nampak kan? Kalau tak nampak bagi tahu, cikgu boleh zoom. Okey. Okey, silakan kumpulan pertama. Mula cikgu. Apa dia? Ya, mulakan.
Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat malam. Selamat sejahtera. Vanakkam. Saya dari kumpulan 1 and kawan-kawan saya lah daripada kumpulan 1 nak bentangkan pasal keunikan masakan Melayu di Australia dengan Ya. bahan video je kat YouTube. So kita Okay. orang tonton video tu and ni kita orang punya isi. And okay, gunakan bahasa yang sesuai. Dan okay, kami akan bentangkan. Okay. Teruskan. Okay, teruskan. Antara restoran yang dapat kami senaraikan ialah restoran La Glams Cafe dan Warung Mami. Okay, 2 restoran. La Glam Cafe. Yang bawah tu dalam kurungan tu apa dia? Nama dia juga ke? Yang ni. Dalam kurungan ni. Nama dia juga ke apa? Nama dia. Nama dia juga. Garam Kitchen. Okay, ni nama sekiranya sekali lah ni kan? Okay. Teruskan. Antara keunikan masakan Melayu di Australia restoran yang pertama ialah La Glams Cafe Karang Kitchen yang berada di lokasi 4/51 Buckle Street Noble Park, Victoria, Australia. Konsep makanan di restoran La Glams Cafe ini ialah masakan kampung iaitu kari daging, asam pedas, rendang daging dan nasi lemak. Ulasan daripada pelanggan tentang makanan di restoran La Glams Cafe ini ialah sedap dan lazat suasana kampung sebenar dengan tempat duduk di kawasan terbuka betul-betul di sepanjang Rising Copas. Restoran yang seterusnya ialah Warung Mami The Halal Malay dan Thai Cuisine yang berada di lokasi 282 Springvale Road, Springvale, Melbourne di Australia. Konsep makanan di restoran ini ialah masakan daripada pantai timur dan juga negara jiran Thailand. Okay. Ada lagi? Nak sambung? Restoran ini menyajikan makanan nasi kerabu dan juga tom yum. Ulasan daripada pelanggan tentang makanan di restoran Warung Mami ini ialah setiap satu daripada hidangannya adalah lazat dan ia bukan rasa yang biasa anda jangkakan. Okay. Lagi? Ada lagi bawah tu? Okay, so tu yang kita orang dapat waktu tengok video tu. Lepas tu yang bawah ni pasal keunikan masakan Melayu. Dia punya unik dia tu lah. Okay, poin pertama. Ya, apa dia? Sambung. Antara keunikan restoran Malaysia yang terdapat di luar negara ialah yang pertama, rakyat Malaysia yang berada di Australia dapat merasa keunikan makanan kampung di luar negara. Orang-orang dekat luar negara pun dia boleh rasa keunikan makanan tu. Makanan kampung, makanan kita kat luar negara. Diorang boleh mengenali makanan kita dari situ. Cikgu tegur sikit kira elakkan gunakan perkataan diorang, mereka. Okay, mereka dapat merasa. Okay, sambung. Seterusnya, mereka dapat melepaskan rindu makanan Melayu di restoran halal yang direkomendasi. Okay. Lagi? Makanan-makanan yang dijual di restoran itu dijamin halal untuk menarik lagi ramai pelanggan Muslim yang rindukan masakan Malaysia serta dapat menarik pelanggan non-Muslim yang mahu mencuba ataupun tertarik dengan makanan yang dihidangkan di restoran itu.
Okey. Ada lagi nak cakap? Nak sambung? Ada lagi? Nak buat kesimpulan ke? Ada tak? Nak sambung? Kesimpulannya, Apa yang awak rasa? Apa yang awak rasa? kesimpulannya Hmm. tak semestinya tak semestinya makanan-makanan barat je yang sedap. Makanan-makanan kita pun sedap. Okey. Itu je? Okey? Okey, terima kasih kumpulan 1. Okey. Awak dah keluarkan analisis bahan kamu. Cikgu rasa sangat menarik lah. Okey, kamu dah keluarkan dengan cantik. Okey, dengan cantik sangat. Okey, kamu keluarkan nama restoran, lokasi, konsep makanan, ulasan tentang makanan. Okey, sangat baguslah. Okey, biar dia tersebar di seluruh negara dengan lebih luas. Ya, betul. Okey, jadi 2 restoran berdasarkan video tu dapat keluarkan dengan baik dan kamu dah huraikan juga kenapa kamu rasa unik berdasarkan pandangan kamu. Jadi kumpulan-kumpulan 2 dan 3, ada apa-apa ulasan atau pertanyaan kepada kumpulan pertama? Ada tak? Kumpulan 2 dan 3. Awak rasa nak bagi ulasan pun boleh. Nak bagi awak rasa dia punya pembentangan jadual ni sangat menarik dan sebagainya. Siapa-siapa saja wakil. Saya cikgu. Okey, silakan. Pembentangan yang dibuat oleh kumpulan 1 amatlah bagus dan jadualnya pun sungguh cantik dipandang. Cantik dipandang. Macam mana dengan isi dia? Isi yang dia sampaikan? Isi yang disampaikan jelas dan boleh difahami. Ya, okey. Cuma itu sajalah pembentangan dia menggunakan ni bahasa saja kena ubah sikit. Okey. Dan ada sedikit lah mungkin ni tersilap eja kot. Rendang kan jadi rending kat sini. Okey, rendang daging ni. Okey, tak apa ni berarti boleh baiki semula. Okay, keseluruhannya sangat menarik. Okey, yang kamu sampaikan ni, okey, tambahan daripada kumpulan pertama ni ada yang pernah berpengalaman ke Australia kan? Jadi Syakira pernah pergi ke dua restoran ni? Tak pernah. Pernah, tapi mungkin pernah dengar lah kan nama dia. Okey, jadi menarik. Okey, bagus. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada kumpulan pertama. Okey, kita pergi kepada kumpulan kedua. Okey, kumpulan 2 dia share sendirilah bahan dia. Okey, stop. Okey, silakan kumpulan 2. Saya share skrin Ya, silakan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Wan Akmal Amri. Saya dari kumpulan 2 dan bersama kawan-kawan saya yang lain membentangkan keunikan restoran Halal Unity Malaysia di Cambodia. Okey, silakan teruskan. Saya mempersilakan kawan-kawan saya untuk membentangkannya. Okey. Terima kasih. Baiklah, bagi keistimewaan yang pertama, keunikan yang pertama, pemilik restoran merupakan rakyat Malaysia yang berasal dari Subang. Seterusnya saya persilakan. Silakan siapa tu, Umar? Airil. Okey. Airil. Okey. Yang kedua, keunikan restoran yang ada di Cambodia adalah dia menghidangkan menu makanan Malaysia. Restoran ini juga menghidangkan menu makanan tempatan Cambodia seperti beef
Lok Lak dan Fish Amok. Fish apa? Fish Amok. Fish amok. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya saya silakan Aizat lah untuk baca. Okey, Aizat, sambung. Seterusnya, keunikan yang ketiga, restoran ini mempunyai dekorasi ala-ala hipster dan mempunyai semua menu makanan di Malaysia. Lagi? Saya mempersilakan Brilliant Choi. Siapa? Tak dengar. Brilliant Choi. Brilliant. Okey, sambung. Yang keunikan yang keempat ialah restoran Halal Unity terletak di Siem Reap. Apa dia? Dia lokasi tu awak rasa unik lah. Okey. Nanti kita sambung. Kedudukan restoran itu agak strategik. Okey, lagi? Cikgu, dan Siem Reap terletak di barat laut Cambodia kalau tak silap saya. Jadi kan pandangan awak lah. Dekat Cambodia kan, kalau awak cerita tentang uniknya, Cambodia ni memang kurang restoran halal. Jadi apa pendapat awak? Bila dah ada restoran halal dekat situ, apa pendapat awak? Pendapat saya senang untuk para pelancong dari Malaysia berkunjung di Cambodia untuk mencari makanan halal itu mudah dan senang didapati di sana. Ya, okey. Mudahlah terutamanya bagi orang Islam. Okey, sangat mudah tanpa was-was. Okey, bagus Kira. Okey, tanpa was-was. Kita nak pergi, kita rasa semangat. Okey, nak pergi di situ kita rasa kita punya keperluan asas kita, makanan kita selamat. Okey, itu sangat penting lah. Siapa yang pernah pergi ke Cambodia? Pernah? Ada tak? Tu siapa? Okey, kalau kamu pergi memang susah lah. Sangat susah untuk dapat makanan. Okay, Thailand okey lagi lah. Thailand banyak lagi. Dia sepadan lebih kurang kita. Boleh lagi. Cambodia ni memang sangat sukar. Ada lagi tak nak sambung? Tentang kamu punya ni, restoran ni di Cambodia ni. Apa lagi nak sambung? Kesimpulan asas ke? Boleh tengok di sebelah itu ada gambar tempat dia dengan dia punya fauna. Payung punya apa tu? Payung untuk dekorasi orang kata. Dekorasi dia sangat-sangat cantik lah kan. Nampak gambar tu macam menarik lah. Menarik. Betul tak? Okey. Dan bawah tu pun gambar restoran dia juga kan. Di bahagian luar ke dia macam mana ni? Dia punya dekorasi ni awak nampak dia di bahagian luar dan dalam tu macam mana? Itu dekorasi dia sama saja, cuma berbeza waktu lah. Waktu malam, waktu siang. Waktu malam dia akan nampak cantik dengan lampu-lampu berkelip. Waktu siang hanya matahari sajalah yang bagi tempat tu nampak indah. Ya, bak kata kamu remaja ni kamu suka restoran yang hipster. Okey, dia bawa sebenarnya konsep lah. Konsep tu dah meluas dekat Malaysia kan, kafe-kafe hipster ni. Dia bawa pergi ke Cambodia yang aplikasikan di sana. Jadi sangat bagus lah idea dia. Siapa nama, ada tak nama dia pemilik restoran ni? Umar, nama dia apa Umar? Syuk dan Rash. Syuk. Dia maksudnya kat sini ni lah ni, yang baju putih tu dengan sebelah-sebelah dia tu. 3 orang lah mana dia? Boleh dikatakan lah kot, tapi saya tak pastilah. Okey, mungkin lah. Okey, 3 tu. Okey, ada apa-apa yang nak buat kesimpulan asas yang terakhir? Saya mempersilakan Anik untuk bagi ulasan tentang keunikan restoran
Halal Unity di Cambodia. Silakan. Cikgu saya baca. Okay. Kumpulan lain. Apa kamu nak ulas sementara tunggu Anik? Cikgu, saya tak tahu nak ulas apa ya cikgu. Okey, apa je pandangan awak tentang keseluruhannya, awak rasa apa? Restoran ni menarik atau tidak? Menarik bagi saya, restoran ni menarik sebab dia punya dia punya design betul lah. Dia punya dekoratif dia hipster. Ala hipster. And then makanan dia mudah untuk jumpa makanan yang halal. Tu je lah. Saya Okey, terima kasih. Okey, kita pergi kepada kumpulan lain. Ada tak ulasan daripada kumpulan lain tentang dia punya pembentangan ni? Seorang saja. Siapa saja nak bagi ulasan? Okey, wakil. Cepat. Kita nak pergi kumpulan ketiga pula ni. Penerangan diorang marvelous, cikgu, marvelous penerangan diorang. Apa yang marvelous? Dalam bahasa Melayu apa dia? Terbaik. Sangat membuka. Sangat jelas. Okey, sangat jelas, sangat baik. Okey, lagi letak gambar tu sangat menarik lah. Okey, kita nampak dengan jelas. Okey, tahniah kepada kumpulan kedua. Okey, cikgu pergi kepada kumpulan ketiga. Okey, terima kasih Hamri. Boleh stop. Sama-sama. Cikgu share tambahan. Okey, yang kamu dah hantar ke cikgu. Kumpulan ketiga. Okey. Nampak dengan jelas? Kurang sikit. Okey, silakan kumpulan ketiga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3. Saya Nur Izzati Amani binti Azhari dan 5 kawan saya yang lain. Nur Intan Farisha binti Muhammad Azmi, Nur Aina Najwa binti Muhammad Fauzi, Nur Atilia binti Sami'on, Nur Aizura binti Bujang dan Nur Dini Zafirah binti Muhammad Syahsno akan membentangkan 6 keunikan restoran Malaysia di luar negara. Satu daripada restoran Malaysia di luar negara ialah Cafe Rasa Malaysia yang terletak di London. Keunikan restoran ini ialah hiasan dalamannya yang berkonsepkan seperti kedai kopi di Malaysia dan menayangkan filem-filem P. Telah dianggarkan bahawa sebanyak 66 filem telah beliau lakonkan sepanjang hayatnya. Antara filem-filem terkenal P. Ramlee sebagai pelakon ialah Cinta pada tahun 1948, Abu Hassan Pencuri pada tahun 1955, Anakku Sazali pada tahun 1956, Antara Dua Darjat 1960 dan Masa-Masa Manis pada tahun 1965. Selain bergelar sebagai seorang pelakon, beliau juga menceburi bidang nyanyian dan bidang pengarah filem. Okey, terima kasih Izzati. Siapa nak sambung? Selain itu, keunikan restoran Malaysia ialah menyediakan menu kegemaran rakyat Malaysia seperti sate, nasi lemak, roti jala, asam laksa Pulau Pinang, martabak daging, roti canai dan kuih muih. Hal ini akan menyebabkan pelancong dari luar Malaysia dapat merasai kenikmatannya makanan yang digemari oleh rakyat Malaysia. Bab kata patah, tak kenal maka tak cinta. Betul bukan? Malah bukan sahaja boleh menikmatinya,
tetapi boleh juga untuk mengetahui bagaimanakah cara untuk menyediakan menu tersebut. Oleh itu, pelancong juga boleh menggunakan resepi menu tersebut untuk bawa ke negara pelancong itu sendiri, serta menyebabkan makanan Malaysia ni menjadi lebih terkenal di negara-negara asing selain Malaysia. Okey, terima kasih. Okey, bentangan yang gunakan intonasi. Okey, sangat baik. Terima kasih. Seterusnya. Seterusnya, terdapat kafe yang menjadi lokasi penggambaran beberapa produksi drama dari Malaysia. Hal ini kerana tidak semua kafe mempunyai suasana yang menarik dan menjadi tarikan pelancong. Terdapat kafe yang bukan sahaja boleh makan dan minum, tetapi ada juga kafe yang mempunyai sudut bacaan yang menempatkan ratusan buku. Jadi hal ini dapat mempromosikan kafe tersebut dalam mana-mana produksi filem atau drama agar perindustrian pelancongan di Malaysia akan meningkat. Okey, menarik. Info sangat menarik. Okey, berkait dengan produksi drama. Jadi sangat baiklah. Dia punya lokasi strategik tambahan, dia ada info tambahan juga. Okey, jadi seterusnya siapa nak sambung? Di samping itu, keunikan yang lain adalah restoran Malaysia di luar negara ini dapat menjadi destinasi tumpuan pelancong dan pemimpin dari Malaysia kerana pelancong yang datang dari Malaysia ni akan mencari makanan yang halal. Hal ini kerana kebanyakan restoran makanan di luar negara tidak halal dan sukar untuk mencari makanan yang halal. Bukan itu sahaja, mereka juga mungkin akan merindui makanan orang Melayu apabila menetap di luar negara. Okey. Ada lagi? Siapa lagi? Selain keunikan restoran yang diceritakan oleh rakan saya sebentar tadi, terdapat juga impak utama keunikan restoran My Rasa ini. Satu daripadanya ialah restoran ini memperkenalkan pelbagai makanan tradisional yang terkenal di Malaysia seperti nasi lemak, nasi ayam, sate, roti canai, rendang dan lain-lain lagi. Dengan menjual makanan tradisional di luar negara, restoran ini dapat menarik pelancong asing untuk merasa cita rasa makanan Malaysia yang istimewa serta kelainan rasa daripada makanan-makanan yang lain. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan syurga makan bagi rakyat Malaysia kerana terdapat pelbagai makanan yang unik dan yang paling penting dalam aspek makanan ialah sedap untuk dimakan. Di restoran ini terdapat juga dihidangkan makanan-makanan yang berasal dari Johor seperti mi rebus Johor, apam balik Johor dan sebagainya. Seperti yang sedia maklum, restoran ini diasaskan oleh Encik Jamal bin Kamaluddin yang berasal dari Muar Johor. Dengan pengalaman beliau yang telah menetap di sana telah membuahkan hasil kejayaan ke negara luar. Jelaslah bahawa dengan membuka sesuatu perniagaan dari Malaysia ke luar negara akan memudahkan pelancong Malaysia yang berada di luar negara untuk mencari makanan yang halal serta dapat membangunkan lagi imej negara. Okey, sangat jelas dan panjang. Okey, penerangan. Okey, ada lagi? Siapa lagi? Saya. Silakan, Hatilia. Akhir sekali mewujudkan suasana Malaysia dengan alunan lagu popular tanah air yang memenuhi segenap ruang restoran. Kerana perkara tersebut dapat menarik perhatian pelancong untuk datang ke restoran tersebut. Hal ini kerana restoran yang ditubuhkan di luar negara juga boleh mewujudkan suasana Malaysia dan dengan alunan lagu popular tanah air kita. Contohnya, restoran My Rasa Perth mengalunkan lagu bertajuk Balik Kampung ataupun Gemilang, Rama-Rama dan yang paling terkenal iaitu Comel Pipi Merah. Kerana liriknya seperti ting ting tari tara ting. Astaghfirullahaladzim. Okey, menarik. Okey. Silakan. Khas bagi pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di luar negara kerana ketiadaan ibu bapa berada di sisi mereka. Jadi bila saya sambung belajar mungkin di situlah kot. Doakan ibu. InsyaAllah. Tak adalah saya rasa rindu. Ya, betul. Okey.
Okey. Yang menariknya, kesan dia dapat mengubat rasa rindu rakyat Malaysia yang telah menetap lama di luar negara dan memperkenalkan negara Malaysia di persada dunia. Umpama hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa. Okay. Jelaslah bahawa mewujudkan suasana Malaysia dengan alunan lagu popular tanah air yang memenuhi segenap ruang restoran merupakan satu daripada keunikan restoran Malaysia di luar negara. Natijahnya, kita hendaklah menyokong restoran-restoran Malaysia yang berada di luar negara supaya perindustrian makanan di negara kita semakin bertambah maju di seluruh dunia. Baiklah. Betul, sangat betul. Sampai sini saja pembentangan dari kami iaitu kumpulan 3. Terima kasih kami ucapkan kerana telah mendengar dan menghayati pembentangan daripada kumpulan kami yang berahlikan perempuan Melayu terakhir. Ya, Oleh itu, betul. sekiranya terdapat sebarang soalan, boleh kemukakan kepada kami untuk kami meresponnya. Terima kasih. Okey, Tania, terima kasih. Okey, ada tak soalan dan ulasan dari kumpulan lain? Silakan, kumpulan lain. Ada tak dalam ni? Dengar kan kawan kamu? Penat dia bercakap tu, panjang lebar. Apa dia? Apa ulasan yang kamu boleh bagi? Siapa-siapa? Bagilah sedikit ulasan. Ataupun pertanyaan. Saya cikgu. Ya, silakan. Ulasan saya adalah mereka membentangkan dengan jelas dan nyata dan jadual atau dikenali sebagai peta iting ni sangatlah cantik dan lengkap dengan ayat-ayat yang sesuai orang kata apa, antonasi yang dinyatakan oleh kumpulan 3. Okey. Wow. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada yang lain tak sebelum cikgu ulas? Okey, kita pun dah ambil banyak masa yang cikgu ulas lah. Okey, cikgu rasa kamu punya ada nak cakap? Ada, silakan. Tak ada? Okey, tak ada. Okey, tak ada. Cikgu rasa pembentangan kamu sangat menarik kerana jelas. Okey, jelas. Huraian kamu tu sangat jelas. Okey, cuma kekurangannya sikit saja kalau kamu letak dia punya nama restoran tu. Okey, cikgu tak nampak nama tu lah. Okey, dekat sini letakkan nama tu. Jadi kita tahulah kita bercerita tentang restoran apa. Okey, letakkan ada 2 buah restoran kan. Yang pertama apa tadi? Restoran My Rasa di Perth. My Rasa di Perth. Okey, jadi yang kedua? Cafe Rasa Malaysia di London. Cafe Rasa Malaysia. Kedua-dua kafe ni memang terlampau banyak keunikan. Kalau kita nak cerita pun tak habis lah. 10 kan. 10-11 pun tak habis. Sebab terlampau banyak keunikan dia. Jadi kamu boleh letakkan nama dekat sini. Okey, jadi yang ni sangat penting lah. Dikeluarkan. Maksudnya kamu nampak lah apa yang impak dia. Pertama dia kait dengan lokasi penggambaraan. Okey, itu sangat menarik. Poin yang sangat menarik. Dan juga lagu popular. Itu sangat menarik lah tu. Jadi macam kamu cakap tadi, kamu pun rasa macam kalau kamu sama belajar, kamu nak pergi ke restoran macam tu sebab apa? Kamu tak nak rasa apa? Tak nak rasa sedih kan? Bila rindu-rindu, dapatlah pergi mengubat rindu melalui restoran tersebut. Jadi tahniah cikgu ucapkan kepada kumpulan 3, pembentangan yang sangat jelas, huraian yang sangat mantap. Okey, ada yang lain? Ada yang lain nak ulas? Tak ada? Okey, yang lain cuba kamu tekan angkat tangan tu sekiranya kamu rasa pembentangan kawan-kawan kamu semua sangat menarik. Tekan angkat tangan tu. Okey. Lain-lain. Ramai-ramai lagi. Kita nak tengok respon. Okey, okey, maksudnya okey, semua respon. Okey, kamu adalah bersama cikgu dan dengarlah pembentangan kawan-kawan kamu yang sangat menarik. Cikgu ucapkan tahniah dan juga
Terima kasih kepada semua. Jadi sebelum kita buat rumusan, okey, cikgu akan share dulu Padlet macam biasalah. Ada tak apa-apa soalan sebelum buat rumusan? Tidak ada. Tidak ada. Okey, jadi cikgu akan share tugasan yang terakhir sekali buat anda semua sebelum kita habis. Buka balik. Okey, yang ni yang tadi yang kamu buat tadi tu kan? Okey. Okey, cikgu nak daripada sini kita buat rumusan. Awak buat rumusan. Apa yang kamu dapat pada hari ini? Okey, pembelajaran kita pada hari ini, adakah kamu berasa pembelajaran hari ini menarik? Adakah kamu dapat maklumat-maklumat penting, keunikan yang menarik? Dan kamu beritahu 3 saja isi yang penting yang kamu dapat berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Okey, contoh kamu dapat tahu lokasi sangat penting dalam menentukan kejayaan sebuah restoran. Makanan, kita rasa makanan sangat penting bagi menjamin kejayaan sebuah restoran tersebut. Apa yang kamu dapatlah daripada pembentangan yang pertama tadi, yang kedua, ketiga, 3 restoran, ada banyak lebih daripada 3 restoran yang telah kawan-kawan kamu bentangkan. Apa yang boleh keluarkan? 3 saja huraian. Okey, dan kamu boleh juga bagi pendapat sama ada seronok atau tidak. Okey, gunakan link yang sama. Link Padlet yang sama. Nak cikgu share balik ke link tu? Ni lah kongsi balik. Cikgu share balik. Balik cikgu. Okey. Okey, cikgu dah hantar balik. Okey, cikgu dah hantar balik dekat chat. Okey, jadi boleh mula buat sekarang. Apa saja pandangan kamu? Adakah pembelajaran pada hari ini berkesan? Kamu dapat maklumat. Okey, saya merasakan, itulah saya berasa pembelajaran pada hari ini berkesan kerana saya dapat pelbagai maklumat tentang keunikan. Nanti kamu bagilah apa keunikan yang kamu dapat. Okey, sedikit saja sebelum kita akhirkan kelas kita pada hari ini. Okey, boleh mula sekarang. Cikgu akan baca saja kat sini, baru cikgu akan nampaklah kamu punya apa yang kamu dapat pada hari ini. Okay, ada dalam berapa orang ni? 4 orang tengah tulis. Nampak kan kat atas ni ada. Apa maklum balas lah daripada kamu. Okay. Apa yang kamu dapat? Info tentang restoran. Nanti nak pergi luar negara senang dah. Dah tahu banyak dah info. Okay. Pertamanya paling banyak info tentang kawan kamu bentangkan tadi. My Rasa dan juga di buku teks tadi tu. Okay. Cikgu masih menunggu. Okay. Tak ada lagi ni. Okay, ada satu. Brilliant dah masuk. Okay. Saya suka belajar dalam keadaan ini. Senang faham. Selesa. Saya dapat tahu rupa-rupanya banyak restoran halal dekat sana. Dekat luar sana. Okay, di luar sana. Okay, brilliant. Okay, terima kasih. Buku yang lain. Sebenarnya banyak lagi maklumat. Okay, kita nak belajar ni banyak maklumat kita boleh gunakan. Okay, antaranya lah tadi blog dan sebagainya. Video lah paling banyak kamu boleh cari. Dia tak lagi yang dah masuk ni. Tak ada. Okay, Atilia. Pembentangan hari ini sangat menarik. Okay, saya dapat mengetahui banyak rupanya restoran Malaysia di luar negara. Terima kasih di atas info tersebut.
Saya harap suara nyanyian saya tak buat anda semua tak tidur malam. Okey, tahniah. Itu menunjukkan anda sangat yakin kepada diri anda. Itu sangat sikap yang sangat positif. Okey, tahniah. Aizura, saya berasa gembira kerana dapat menambah lagi ilmu pengetahuan. Okey, kawasan perlulah strategik untuk menubuhkan sesebuah restoran. Betul. Cita rasa di negara sendiri perlu dibawa keluar. Okey, ke negara asing kerana ia boleh memajukan lagi ekonomi negara Malaysia. Pandangan yang sangat bernas. Okey, betul. Cita rasa kita ni perlu dibawa keluar kerana kita banyak sangat perkara-perkara yang menarik. Cita rasa kita sangat menarik. Jadi perlu bawa keluar, tunjuk kepada orang ramai bahawa betapa uniknya Malaysia ni. Okey, bagus. Okey, Wan Akmal Akmli. Saya merasakan pembelajaran pada hari ini sangat berkesan kerana dapat menambahkan ilmu tentang masakan Malaysia yang berada di luar negara. Tidak kira di mana sahaja, masakan Malaysia tetaplah menjadi pujaan hati rakyat Malaysia sendiri apabila mereka merindukan rumah ibu negara ini. Ya, betul. Okey, seterusnya. Siapa lagi ni? Najwa. Saya dapat tahu sedikit tentang keunikan restoran di luar negara ini. Saya dapat tahu juga tentang lokasi halal dekat luar negara. Okey, betul. Anik, berdasarkan kelas kita pada malam ni, saya mempelajari bahawa terdapat banyak kedai makanan yang halal dan sedap. Saya bangga. Okey, bagus. Ada perasaan bangga, maksudnya perasaan cinta lah kepada negara. Kerana ada terdapat makanan yang berasal dari Malaysia dibawa ke luar negara. Lagi siapa? Wahidah. Pada pendapat saya, pembelajaran hari ini sangat berkesan kerana saya dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang keunikan. Ini 1K saja ya Wahidah, 1K je. Restoran lokal di negara luar. Selain itu, pembentangan rakan-rakan saya juga mudah difahami dan menarik untuk dipelajari. Kerana dapat mengetahui info restoran halal di negara luar. Okey, betul. Cikgu sangat suka yang kamu bagi idea, pandangan kamu. Macam Aizura bagi ni. Dia bagi pandangan, maksudnya idea tu dia boleh diguna pakai. Ini yang dia dapat simpulkan. Itu dapat idea yang bernas lah tu. Dia rasa cita rasa Malaysia ni sangat penting bawa keluar. Okey, ada lain tak? Ada lagi yang tengah typing ni. Okey, yang kamu dalam Google Meet ni nak bercakap pun boleh. Okey, silakan bercakap. Cakap nak bagi pendapat. Okey. Kita baca kan semua? Ada tak kita baca? Tak ada. Saja. Ada tak yang lain-lain dalam Google Meet nak bagi rumusan? Rumusan yang maksudnya macam mana cikgu? Apa-apa sajalah. Macam sama je dengan cikgu suruh buat di ni dalam kamu punya Padlet ni. Apa dia? Siapa ni? Intan ke? Saya dengan Intan sekali sama, sekali. Okey. Ni siapa? Izzati lah ni kan? Apa Izzati? Cakap sikit ke? Pendapat saya suka dengan aktiviti bertutur macam ni sebab kita dapat cungkil lah bakat dan kemahiran belajar dalam bertutur, dalam bercakap untuk kita tak jadi untuk jadi lagi baik lah dalam bercakap, untuk tak takut, untuk tak malu semua tu. So baguslah. Jadi baguslah. Okey. Lagi kemudian kalau pandangan awak tentang cikgu suruh buat keluarkan dalam bentuk jadual peta item peta minda tu berkesan tak agak-agak? Berkesan. Kenapa awak rasa? Okey, berbanding ke awak rasa kita patut buat macam bentuk ayat ke ataupun lebih sesuai kita buat dalam bentuk macam tu? Dalam bentuk macam tu. Bentuk macam tu. Ada pandangan kerana apa? Kenapa awak rasa sesuai dalam pelbagai jenis bahan? Kerana ayat lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah diingat. Ya, mudah untuk ingat. Terutamanya kalau bentuk peta minda lah.
macam kumpulan 3 buat tadi, keluarkan sedikit saja tapi huraian dia panjang. Okay, dalam bentuk yang pertama tadi pun menarik, jadual tu. Jadual tu nampak sangat tersusun dan menarik. Itu juga dengan peta wave tadi lah. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kepada anda semua. Okay, kerana berjaya menyiapkan tugasan yang diberi dan membentangkan dengan baik. Cuma kita hanya perlu perbaikilah. Banyak lagi kelas kita boleh adakan untuk kita perbaikikan cara pembentangan kita supaya lebih tersusun, menarik, menggunakan intonasi yang sesuai, okay, dan sebagainya. Okay, itu saja untuk